Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab Tahzib Syarah At-Tahawiyah, muka surat 17. Qala al-musannif rahimahullah, azab dan nikmat kubur tidak diketahui bentuknya secara pasti. Banyak hadis mutawatir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembuktian azab dan nikmat kubur bagi mereka yang berhak mengecapinya. Demikian juga pertanyaan mungkar dan nakir. Semua itu harus diyakini dan diimani kewujudannya. Hadis mutawatir ialah hadis yang diriwayatkan oleh kumpulan yang ramai daripada ahli hadis. Satu daerah meriwayatkan hadis, kemudian disambung oleh satu daerah yang lain. Ramai yang tidak mungkin tersalah, sehingga boleh kita berkata satu kampung itu bersalah. Itu hadis mutawatir. Maksudnya hadis yang paling tinggi darjahnya sehingga menentangnya dianggap kufur. Ya, tarafnya samalah seperti Al-Quran. Al-Quran juga datang kepada kita secara mutawatir, rombongan demi rombongan. Tak ada Mesir berlainan dengan Malaysia, tak ada, sama saja. Begitu juga generasi yang akan datang menerima Al-Quran daripada kita secara mutawatir. Tidak mungkin ada tersilap walau satu baris pun. Al-Quran datang kepada kita ayatnya secara mutawatir. Kefahamannya adalah zanniyah. Ada yang mutawatir, ada yang zanni, sangkaan. Walaupun begitu, hendaklah didasarkan dengan qarinah ataupun dalil-dalil yang lain. Seperti potong tangan bagi yang mencuri. Itu qat'i, itu mutawatir. Tak ada ulama sebut maksud potong tangan ialah masukkan ke dalam penjara. Tak ada. Maksudnya potong tangan. Ada maksud Al-Quran yang mempunyai dua maksud ataupun tiga maksud. Itu zanni, sangkaan. Seperti perempuan apabila diceraikan, iddahnya ialah salah satu quru, 3 kali quru. Ada ulama berpendapat quru itu ialah suci. 3 kali suci perempuan habis iddah dia. Ada ulama berpendapat quru itu haid. Jadi 3 kali haid. Itu saja ya. Jadi itu Al-Quran. Datang kepada kita mutawatir, tapi kebanyakan dalilnya, kefahamannya adalah zanni. Adapun hadis, kebanyakan sampai kepada kita ialah zanni, ahad. Hadis yang datang kepada kita tak banyak mutawatir. Al-Quran satu biji sebuah itu mutawatir. Adapun hadis tak banyak, ya, hadis tak banyak. Hadis yang berkenaan dengan azab kubur ni hadis mutawatir, hadis yang wajib diimani, yang tak boleh ditolak, ya, tidak boleh ditolak. Jadi ada hadis yang paling tinggi mutawatir yang diriwayatkan oleh rombongan yang ramai. Ada yang dinamakan masyhur, hadis yang dia ramai juga, tapi ramai dia tidaklah sampai kepada mutawatir. Mungkin 10, 20, ya. Dan satu lagi ialah ahad, hadis yang diriwayatkan oleh 1 ataupun 2 ataupun 3. Walaupun begitu, walaupun diriwayatkan oleh ahad ataupun masyhur, ia tetap ada lagi darjah dia, sahih ataupun dhaif, hasan dan seumpamanya. Jadi berkenaan dengan hadis
kubur ini, azab kubur dan nikmat kubur ini, Munkar dan Nakir ini datang kepada kita banyak dalam hadis mutawatir dan banyak juga dalam hadis ahad. Jadi bila hadis mutawatir, ia wajib diyakini dan diimani. Jadi sebut di sini semua itu harus diyakini. Maksud harus itu ialah wajib diyakini. Bukan maksud harus maksudnya tak apa, tak yakin. Maksud di situ ya. Itu teknik ataupun cara penulis kitab dan buku. Ya. Ada mention dalam kubur. Kita dah bicara dulu. Wa inna lillazina zalamu azaban duna zalik. Dah ada dulu. Cuma sekarang ni nak bicara lebih detail lagi tentang azab kubur dan nikmat kubur. Ya? Ni ada ni yang minggu lepas kita ada bicara. Di antaranya surah Ghafir 45 46. Firman-Nya wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab an-naru yu'raduna bi 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api dalam kubur itu dibentangkan kepadanya pagi dan petang. Kan? Begitu juga dalam ayat-ayat yang lain. Dan semua itu harus diyakini dan diimani kewujudannya. Dan kita tidak boleh mempertanyakan bagaimana bentuk zat dia, ya. Sebab akal tidak dapat memahami bentuk sesungguhnya. Bentuk dia tak nampak. Kita hanyalah boleh beriman sifat azab dan sifat nikmat. Kita tak boleh nak beriman bentuk zat dia, tak boleh. Sebagaimana hati ada 3 maksud. Satu, hati jantung kita tu, berdegup tu. Yang ini doktor saja, kita tak reti. Kena tanya doktor lah, bukan? Darah oksigen dia, darah karbon dioksida, tak apa-apalah, ya. Itu kerja doktor, bukan kerja ulama. Yang keduanya ialah hati dalam bentuk zat dia. Hati dari segi rohani, apa maksud dia? Tak tahu. Kita tak tahu bentuk dia macam mana. Yang kita tahu hanya sifat-sifat dia saja. Hati dia ada perasaan sakit, perasaan sedih, perasaan harap. Itu yang kita tumpu dalam kitab-kitab kita dan Al-Quran kita. Yang kita nak belajar waktu. Kita nak belajar yang maksud yang ketiga, bukan maksud yang pertama tu. Bukan maksud darah-darah tu. Bukan, sama juga nyawa. Yang kita belajar dulu, nyawa ada yang menghidupkan badan kita. Rasa sakit kita, tindakan refleks dan seumpamanya, itu kerja doktor lah. Satu, nyawa rohani, bentuk nyawa. Nyawa tu apa sebenarnya? Mahiyah ataupun zat nyawa. Itu bukan tugas kita juga. Tugas kita hanyalah kaji sifat-sifat nyawa. Apa sebenarnya yang berlaku pada nyawa kita, seperti disoal dalam kubur, kan, dihimpit dalam kubur. Kemudian dia perlu kepada ketenangan apabila membaca Al-Quran dan seumpamanya. Itu yang khitab ataupun Al-Quran datang untuk memberitahu tentang itu. Begitu juga dengan azab kubur ni. Azab kubur ni kita tak nampak sebab dia perkara gaib. Tak boleh nak cek, tak boleh nak hantar apa segala alat kelengkapan untuk tengok. Nampak ke malaikat, nampak ke api, tak nampak kita. Sebab tu kita bila sebut roh, kita ni roh asalnya, betul? Dicipta pertama kan? Kemudian kita masuk ke dalam alam rahim. Maka alam yang berbeza. Masuk pula alam dunia. Jasad kita juga berbeza hukum dia. Kemudian masuk pula alam barzakh, alam kubur. Berbeza, tapi kita yang sama. Cuma sifat-sifat saja yang berbeza. Jadi kita kena faham bila kita tidur, nyawa pun kita keluar. Bukan? Nyawa keluar, tapi masih lagi berhubungan dengan jasad kita. Tak mati. Tapi bila kita mati, nyawa keluar juga. Itu mati. Bukan? Sebab itu alam yang berbeza. Sama lah juga apabila dalam kubur nanti, bila nyawa keluar, nyawa pergi semula ke jasad kita. Jasad mana?
Jasad sudah hancur. Dimakan ulat dan cacing. Tak ada dah. Kalau korek pun tak nampak, ada tulang saja. Barangkali tulang pun dah tak ada. Lamanya dalam kubur. Bukan? Dan macam mana? Mahiyah zat itu bukan tugas kita untuk kita tahu. Tugas kita ialah kita nak beriman di sana ada azab kubur, di sana ada nikmat kubur. Itu saja. Datangnya malaikat untuk bertanya. Itu sahaja. Orang panggil arad ataupun sifat-sifat yang ada pada roh yang perlu kita tahu. Sebab akal memang tidak dapat memahami bentuk azab kubur dan nikmat kubur tadi, ya, alam barzakh, kerana memang tidak pernah mereka alami di dunia ini. Kalau bagi tahu pun kalau bagi tahu pun bentuk macam mana kita pun tak nampak. Sebab apa? Kita tak boleh nak banding apa nama, kan. Kita, akal kita ni kita boleh gambarkan, tapi benda kita tak pernah nampak, kita tak boleh nak gambarkan, ya. Kerana memang tidak pernah mereka alami di dunia ini. Ajaran syariat juga tidak memberi kemampuan akal untuk menyingkapnya. Itu kelemahan akal kita, akal yang tak dapat berfikir benda yang tak ada. Sebab itulah ilmu sains, berkata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, sains ilmu dia adalah penemuan, bukannya penciptaan. Sebab dia dah ada sebelum tu. 1+1, 2. Lama dah ada. Sebelum dicipta sifar, belum dicipta kosong. Algebra tu kan. Sebenarnya dah ada nilai itu. Tapi bila berjumpa orang kebelakangan ini, yang cerita tentang kata adalah, kata apa nama, black hole. Tak, orang kata ada. Tak tahulah ada tidak. Kalaulah ada, itu dah ada. Bukan zaman sekarang baru ada. Dulu dah ada. Sebab itu sains hanyalah penemuan, bukan penciptaan. Virus, orang kata corona tu dicipta di China, orang katalah, ya. Bukan dicipta, itu dah ada. Maksudnya kalau campur itu, campur ini, jadilah itu dan ini. Sebenarnya itu dah ada. Cuma kita baru berjumpa. Sebab itu manusia yang boleh mencipta hanyalah Allah Ta'ala saja, ya. Allah Ta'ala saja. Sebab akal kita ni, kita kena ada sampel, barulah boleh buat. Kalau tak ada sampel apa semua, maka kebetulan sajalah. Kita buat begini-begini, jadi begini. Bukan? Sebab itulah orang kata, Robert Einstein, dan dia tengok, dia katanya dah ramai dah orang nampak buah apple tu jatuh. Ya, apple tu jatuh. Orang nampak apple je jatuh. Tapi katanya dia yang berfikir, kenapa apple ni jatuh ke bawah, tak jatuh ke atas. Nah, rupa-rupanya dia mengkaji tentang graviti katanya lah, ya. Kalau nak tahu tanya dia lah, ya, bukan bidang kita dah nak mengaji perkara tu, ya. Cumanya dah lama dah. Dah lama dah graviti ni ada, bukan zaman yang ditemui oleh orang-orang yang tertentu. Kata Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah lah. Ajaran syariat juga tidak memberi kemampuan akal untuk menyingkapnya. Kembalinya roh ke dalam jasad tidak sebagaimana kembalinya roh tersebut di dunia ini sesudah tidur. Tak sama. Bukan? Tak sama. Kita dulu masa kita tidur, nyawa keluar, nyawa pergi semula, kita jaga, betul? Bangun pagi. Tapi sekarang nyawa pagi, tak bangun-bangun dah. Ya? Tak bangun-bangun dah. Baru sedar rupa-rupanya dah mati rupa-rupanya. Ya? Kita kena kaji pula mimpi itu betul tidak. Dah. Kalau mimpi itu benar, maka kita berjumpa di alam yang lain lah. Ya? Kadang-kadang yang kita jumpa tu dah mati, kadang-kadang kita jumpa tu dah masih lagi hidup, bukan? Dan kalau mimpi itu salah, mimpi itu mainan syaitan, maka tak perlu kita bicara apa-apalah, ya. Itu mainan tidur semata-mata. Roh itu kembali dengan cara kembali yang tidak pernah dikenali di dunia ini. Sedangkan roh itu memiliki 5 ketergantungan dengan tubuh kasar yang berbeza-beza hukumnya. Fizik kita ni tak sama lah. Hukum fizik tak sama dengan atas dunia kita ni lah. Roh yang pertama apa dia? Pertama, bergantungnya roh di dalam perut ibunya dalam bentuk janin. Roh bersama dengan janin.
hukumnya lain. Kedua, kebergantungan roh kepada tubuh setelah dikeluarkan ke alam dunia. Bila kita hidup, jasad kita ni, roh kita bergantung dengan tubuh kita, tak sama dengan yang pertama tadi. Yang ketiga, kebergantungan roh kepada tubuh dikala tidur. Saat itu pada satu sisi ia berpisah dari tubuh. Ketika tidur kita berpisah. Di sisi lain dia masih bergantung kepadanya. Bergantung kepadanya ada beberapa tafsiran. Satu, dia macam ada tarikan. Ada tarikan. Barangkali tarikan macam mana wallahu alam lah. Maksudnya bila dia nak kembali, bukannya nanti dia tersalah kepada jasad yang lain. Tak ada. Terjadi macam setengah-setengah cerita Cina tu kan. Roh tu macam jin boleh merasuk dalam tubuh manusia. Jadi roh ni dia ada hubungan dengan kita yang dah tidur tadi. Dia nak kembali semula itu tidak tersalah dan tersasar. Yang ketiga, yang keempat, kebergantungan roh pada tubuh di alam barzakh. Sesungguhnya meskipun ia meninggalkan tubuh dan berpisah daripadanya, namun tidaklah meninggalkan secara total. Tak tinggal habislah. Sehingga tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Kerana ia masih mendengar detak suara terompah manusia di atas kubur sampai menjauh. Didengar kita lari rupa-rupanya. Sedihnya kita dalam kubur. Tapi tengoklah, kalau kita duduk dalam nikmat itu lebih baik daripada di atas dunia. Kita duduk atas dunia ni, penyakit ada 5 serangkai. Tak seronok hidup begitu, betul? Ada gauk, ada darah tinggi, ada kecil manis, ada jantung. Seronok ke begitu? Tak seronok tak? Kalau boleh kita nak sihat-sihat. Dan dalam kubur ni, kalaulah sedap dalam kubur, rehat. Dalam taman-taman syurga, walaupun dengar topoh kaki pergi tu, kita tak kisah dah tu. Kita tak kisah. Yang sedihnya apabila kita masih lagi berhajat kepada pertolongan orang-orang yang hidup. Sebab itulah anak-anak yang ada mak ayah, yang tak ada mak ayah pun, doalah banyak-banyak pada mak ayah dia. Bacalah Quran banyak-banyak, sedekahlah pada dia orang. Kerana dia sangat berhajat kepada kita. Bahkan Nabi SAW sendiri pun berhajat kepada selawat-selawat kita. Kan? Kalau kita selawat-selawat dia, Nabi semakin tinggi darjat di sisi Allah Ta'ala. Sehingga dijanjikan, sesiapa yang berselawat akan dapat syafaat. Maksudnya besarnya. Nabi begini, Nabi SAW pun masih ada terkesan dengan selawat-selawat kita, maka apatah lagi ibu bapa kita. Pastilah dia perlu kepada pertolongan. Sehingga tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Kerana ia masih mendengar detak suara terompah. Sampailah ia menjauh. Kembali roh ketika itu dalam bentuk yang khusus. Tidak mengharuskan ia hidup kembali sebelum hari kiamat. Bentuk macam mana, tubuh macam mana, serahlah kepada Allah Ta'ala. Kerana yang dikehendaki kepada kita ialah beriman sahaja. Beriman semata-mata. Jadi beriman semata-mata ni, kena yakin sahajalah. Sebab itu bila kita belajar ilmu akidah, kita jangan sekali-kali terlupa tentang ilmu tasawuf. Ilmu akidah, ilmu pengetahuan semata-mata. Beriman dengan azab kubur. Ilmu tasawuf, ilmu menghayati apa yang kita pelajari. Bagaimana kita nak menghayatinya? Kita kena adalah waktu-waktu untuk mengingatinya. Kelima, kebergantungan roh pada tubuhnya pada hari kebangkitan. Pada akhirat kelak. Sesungguhnya itulah kebergantungan yang paling sempurna pada tubuhnya. Tidak dapat disamakan dengan kebergantungan yang lain sebelumnya. Tak sama dengan masa kita hidup sekarang. Hidup sekarang kita ada nyawa, di akhirat kelak ada nyawa juga. Sebab apa? Di akhirat kelak tubuh kita tak hancur. Walaupun dibakar dengan api neraka yang panasnya mendidih. Panasnya yang tersangat kan. Patutnya hancurlah. Kita ni kalaulah katanya satu biji sahaja jatuh ke atas dunia ini daripada api neraka, hancur api neraka. Bahkan matahari yang hanyalah satu daripada 70 kepanasan neraka matahari itu,
Kalaulah kita dekat sikit saja, barangkali dekatkan bumi ini 1 kilometer kepada matahari, barangkali dah tak ada kehidupan di atas dunia ini, hancur. Kan? Barangkalilah. Jadi, di akhirat kelak, bila roh masuk ke dalam jasad kita, dan jasad kita ini sempurna pula. Yang bersunat, bukan? Yang berkhitan. Bila di akhirat kelak, tidak berkhitan. Sempurna, yang kecil-kecil buang dulu tu semua dah ada pada tubuh. Nak merasai nikmat ataupun azab, wal'iyadzubillah, ya. Walaupun kita nampak dah, kita buang dah. Buang dah. Tapi sebenarnya dia datang semula untuk merasai apa yang perlu, yang berhak kepadanya. Kerana kebergantungan itu mengharuskan untuk tidak tidur. Roh kita di akhirat kelak tidak tidur, mati atau rosak. Tidur adalah saudara kematian. Renungkanlah, nescaya akan hilang dari pelbagai soal yang kacau, yang menyerabutkan kita apabila kita memikirkan tentang kejadian. Itu susah. Tapi kalau kita memikirkan sifat-sifat, maka kita tidak menjadi masalah. Samalah juga dengan beriman kepada Allah. Kalau kita berfikir tentang zat Allah Ta'ala, maka sesatlah kita, balahlah sana sini. Tuhan ada tangan tidak, Tuhan ada kaki tidak, itu masalah. Kenapa kita bicara benda-benda yang tidak disuruh untuk kita bicara? Kita bicara ialah sifat-sifat Allah Ta'ala. Bagaimana kita nak memiliki, menghayati sifat-sifat Allah dengan melihat kesan-kesan sifat-sifat Allah, dengan melihat perbuatan-perbuatan Allah, bukan? Tengok bumi yang indah ini, tengok manusia, tengok itu, tengok ini. Tak, selagi mana kita canggih ilmu tentang ilmu dunia ini, semakin canggihlah kita menghayati kehebatan Allah Ta'ala. Ya, sampai sekarang, walaupun kita punya mesin dialisis, kita punya mesin jantung, tapi mati tetap menjemput. Tak ada orang lebih panjang umur dia pada kita, tak ada. Sikit-sikit je lebih beza. Walaupun pakai mesin lagu mana pun, tetap dia mati. Walaupun mesin itu boleh menggerakkan jantung dan seumpamanya. Ya? Jadi, bila kita fikir perkara ni, maka hendaklah semakin menambahkan amal dan iman. Kalaulah kita ni, kita nak periksa tak? Nak periksa. Apa-apalah nak kita menduga. Kalaulah kita nak dapat skor semua A tanpa usaha, orang panggil itu angan-angan sajalah, sia-sia. Samalah juga kalaulah kita berangan-angan untuk dapat syurga tanpa amal, maka itu juga angan-angan semata-mata. Ya? Kata ulama, ar-raja' ma qaranahul amal. Harapan, cita-cita yang sebenarnya ialah apabila diiringi dengan amal, aktiviti kerja. Bukan? Kita merancang, kita buat sekarang. Kita buat sekarang untuk dapat apa yang akan datang. Kita nak dapat syurga, maka kita kena plan apa sebenarnya amalan kita untuk dapat ke syurga. Tak susah pun. Bukan? Tinggal jahat, buat baik. Buat baik bukan nanti pensang. Buat baiklah. Kan? Keikhlasan. Dan syarat-syaratnya, dan tinggallah buat jahat. Jahat ni apa dia? Kalau kita senara dalam kehidupan kita, apa yang kita buat jahat? Tak banyak pun buat jahat. Tak ada kita setiap hari bangun pagi pergi merompok. Tak ada. Pagi-pagi pergi bunuh orang sekejap. Tak ada. Pagi-pagi bangun pergi rogoh orang sekejap. Tak ada. Dan yang kenapa yang susah sangat kita nak tinggal keburukan? Kalaulah kita boleh bilang keburukan kita sikit saja. Jadi kalaulah kita plan, kita nak dapat nikmat dalam kubur, nak dapat dihindarkan daripada azab kubur dan seterusnya mendapat redha Allah Ta'ala di akhirat kelak, maka kita mestilah ada plan kita untuk dapat. Dan plan ini kalau tidak buat, maka dia jadi angan-angan yang sia-sia. Samalah seperti orang buat jadual segalanya tak ikut. Bukan? Jadi kita kena buat sekarang. Apa yang kita kena buat sekarang? Jadi kita tinggallah benda-benda yang merugikan masa kita bercakap edah-edah. Kan? Kadang-kadang orang sampai bangun pagi tu, buka WhatsApp dulu, buka Telegram dulu, buka Instagram, buka Facebook dulu, segalanya. Ini semua adalah buang masa. Buang masa sungguh-sungguh. Ya? Jadi kita kena jaga perkara tu. Walhasil, alam itu ada 3. Satu alam dunia, alam barzakh dan alam kekal abadi. Sebelum ni ada alam roh.
Masing-masing alam itu telah Allah Ta'ala berikan kekhususan tersendiri. Dia ada undang-undang dia, yang kita hanya tahu undang-undang kita saja. Ya, undang-undang sebelum tu, undang-undang selepas, kita hanya serah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mencipta tubuh manusia dari tubuh kasar dan jiwa. Hukum-hukum dunia ini Allah Ta'ala berikan kepada tubuh. Sedangkan roh hanyalah mengikut saja. Ya, roh kita mengikut tubuh kita. Sementara hukum-hukum alam di barzakh diberi kepada roh. Tadi hukum ikut tubuh, roh ikut tubuh. Sekarang di alam barzakh, tubuh pula ikut roh. Ya, tubuh pula ikut roh. Sebab tu tubuh pun tak gerak dah. Sekarang kita boleh bergerak bila kata ada roh. Sebab roh kena ikut tubuh kita. Di akhirat, di dalam barzakh kelak, ialah roh yang menjadi raja, kita pula menjadi ikut kepada roh. Sedangkan tubuh hanyalah mengikut sahaja. Apabila tiba hari kebangkitan dan keluarnya manusia dari kubur-kubur mereka, maka hukum, kenikmatan dan azab akan diberikan kepada roh dan jasad sekalian. Apabila pengertian ini betul-betul kita renungkan, kewujudan alam kubur sebagai taman-taman syurga atau lubang-lubang neraka memang betul sesuai dengan logik, dan bahawa hal ini benar tidak perlu diragukan. Kerana itu juga akan dibezakan orang-orang yang beriman yang gaib dari selain mereka. Dan inilah yang membezakan orang Islam dengan orang yang bukan Islam. Kita percaya kepada perkara gaib yang sebenar. Mereka juga percaya kepada perkara gaib. Tapi perkara gaib mereka ialah omongan-omongan kosong, reka-rekaan saja. Seperti sistem karma. Ada orang yang mati kemudian akan dijelmakan selepas ribuan tahun selepas itu. Ada orang yang mati dijelmakan jadi rusa. Ada orang mati dijelmakan jadi ayam. Ya, saya bercakap dengan seorang Hindu. Dia kata, nanti kita akan jema jadi binatang gini-gini. Macam-macam dah disebut, bukan? Saya kata, nanti bila awak mati, awak dijelmakan jadi ayam, nanti saya makan ayam itu. Marah dia dah. Dia tak percaya. Itu semuanya omongan-omongan, rekaan-rekaan semata-mata. Daripada mana mereka mengambilnya? Nah, kita ada benda yang solid. Dalam Al-Quran dan hadis sendiri, banyak diceritakan perkara gaib dan dibuktikan dengan kehidupan yang sebenar. Sebagai contoh, Allah Ta'ala kata dia menghidupkan orang yang mati. Dia bagi contoh, kalau dia nak bagi contoh kejadian yang sebenar, tak ada orang nampak, ataupun kita lari, nampak orang mati bangun bagi salam, lari kita tak. Walaupun ayah kita sendiri. Lalu dibuktikan dengan benda yang nyata di hadapan kita. Apa dia? Dibawa suatu tempat yang dibakar, hangus. Patutnya dah tak ada tumbuhan. Tapi selepas datangnya hujan, tumbuh semula tumbuhan-tumbuhan itu. Tumbuh. Kalau kita nampak kan, di Amerika lah, di mana, kebakaran hutan. Hutan terbakar, sepatutnya gondol. Tak ada dah. Tapi selepas itu, tumbuh pula hutan-hutan yang baru. Untuk apa? Untuk membuktikan bahawa Allah Ta'ala mampu nak menghidupkan kita semula. Dia bagi contoh yang nampak. Kan? Dia bagi contoh yang nampak. Yang kematian kita tak nampak. Sama dah juga dengan iman. Orang yang tak ada iman ni hatinya sesak. Dadanya sempit dengan kehidupan. Lalu dibagi contoh yang nampak. Apa dia? Apabila kamu ditarik hidayah, tidak diberi hidayah, kamu seperti naik ke langit, tidak boleh bernafas. Jadi nampak, itulah perasaan. Bila kita naik ke sana, kita akan rasa sesat, tak ada nampak. Dan itulah yang berlaku apabila iman dan hidayah itu ditarik daripada dada-dada manusia. Jadi Allah Ta'ala dia bagi benda yang kita wajib beriman, benda yang tak nampak. Lalu dibuktikan dengan benda-benda yang nampak. Supaya nak bagi tahu bahawa ini boleh berlaku. Sama lah dengan contoh. Bukan? Kita tak nampak kejadian Nabi Isa AS. Nabi Isa dilahirkan tanpa ibu. Tanpa ayah. Bukan, ada ibu. Jadi manusia tadi nak terima. Lalu dibawa bukti yang baru lagi. Apa dia? Nabi Adam AS.
Tiada ibu dan ayah pun boleh jadi manusia. Apalah sangat dengan apa nama Nabi Isa alaihissalam. Begitu juga kejadian kita, bukan? Kejadian kita yang kecil ini Allah Taala buktikan lagi dengan kejadian alam yang luas semesta. Benda yang besar ini Allah Taala boleh cipta, maka apatah lagi benda-benda yang kecil. Jadi itulah metod dalam Quran, ya. Kita wajib beriman walaupun begitu dia bawa benda-benda yang, sebab itulah kita tengok kalau kita ikut kajian sains, ya, dalam Al-Quran, benda-benda yang manusia tak boleh nampak melainkan zaman sekarang. Tak dibuktikan. Contoh kejadian manusia secara teratur, daripada sperm, kemudian kepada darah, kemudian kepada daging. Ini teratur disebut di dalam Al-Quran. Tak ada tertukar. Sekarang kita baru tahu. Zaman dulu Nabi tak tahu. Bukan? Begitulah juga apa nama bulan, daripada mengambang kemudian jadi hilal, jadi sabit, kemudian jadi mengambang semua jadi sabit. Diceritakan secara detail dalam Al-Quran untuk memberitahu apa ni sebenarnya? Untuk memberitahu bahawa aku bagi tahu benda yang kamu tak tahu dan terbukti kamu tahu, maka benda-benda yang kamu tak tahu akan terbukti akan datang di akhirat kelak, kamu akan tahu. Jadi sila percayalah. Kalaulah aku bagi tahu yang 1% itu betul, maka 99% lagi dalam perkara gaib hendaklah kamu juga mesti percaya. Meskipun Allah, ya, dan harus diketahui bahawa neraka api yang ada di dalam kubur juga kenikmatan yang ada di dalamnya tidaklah sejenis api dan kenikmatan di dunia. Tak samalah, ya. Meskipun Allah membakar tanah dan batu-batuan yang ada di atas dan di bawahnya di dalam kubur sehingga lebih panas daripada api di dunia, namun jika tanah tersebut disentuh oleh penghuni dunia, mereka tidak akan merasai apa-apa. Itu hukum yang lain. Walaupun kata ada api dalam kubur, kan? Ada api dalam kubur, dan kita sentuh tak panas pun. Tak, kerana hukum yang berlainan, alam yang berlainan, tak sama, ya. Lebih menghairankan lagi apabila dua orang lelaki dikuburkan bersebelahan, yang satunya berada dalam lubang-lubang api, sedangkan yang lainnya berada dalam taman-taman syurga. Yang sebelah tu tak ada pula risau, sakit telinga aku orang sebelah ni bertempik, tak ada pula. Ataupun orang sebelah tu nampak kawan dia masuk dalam syurga, sedaknya. Tak ada. Masing-masing kubur masing-masing. Jadi kalau orang kata saya ni kubur masing-masing, lepas tu dia membalas, yelah kubur masing-masing, tapi awak tanam sebelah saya bising. Itu jawapan yang salah. Bukan? Kubur masing-masing walaupun kubur masing-masing, tapi sebenarnya amalan awak juga berkaitan dengan kehidupan saya. Awak buat apa atas dunia ni? Semuanya ada kaitan dengan kehidupan yang lain. Kalau saya membakar, kita bakar pokok, bukan? Bakar. Dia memberi kesan kepada kita. Memberi kesan. Kita akan jadi kepanasan global dah. Jadi orang jiran kita bakar, apa ni tak ada kaitan. Ada kaitan dengan hidup saya. Begitu juga kita merokok di kedai-kedai. Hidup masing-masing, mulut saya masing-masing. Ada kesan kepada kita. Ada kesan yang hisap gas ataupun karbon dioksida, karbon monoksida tu dah segala kesada karbon tu. Sebagai penghisap rokok pasif pun ada kesan juga. Maksudnya bila awak buat ada kesan pada saya, maka patutlah saya menyuruh atau melarang perbuatan awak. Bukan? Tak ada pula tak ada kesan. Yang tak ada kesan apa dia? Apabila dia buat dalam rumah, senyap-senyap dalam rumah. Dia nak buat benda dalam rumah, Allah dia lah. Tak adalah saya nak pergi nak intai ke, nak pasang spy ke, tak ada. Itu tugas awak. Tapi bila awak duduk dalam kalangan saya, maka perbuatan awak ada kesan kepada saya. Jadi berbalik dengan di dalam kubur sana, orang yang diseksa api-api di sebelah taman-taman syurga itu tidaklah terkesan antara satu sama lain. Namun, ya, yang satunya berada dalam lubang-lubang api, sedangkan yang lainnya berada dalam taman-taman syurga. Namun panas api pada kuburan yang satu lagi tidaklah sampai kepada yang lain. Demikian juga kenikmatan pada kuburan yang satu tidak sampai kepada yang lainnya. Kekuasaan
lebih luas, dan kekuasaan Allah Ta'ala pada perkara itu lebih luas dan lebih menakjubkan lagi daripada sekadar hal ini, seperti itu. Kalaulah Allah hendak menampakkan keadaan itu kepada sebahagian hamba-Nya, para Nabi, Allah menyembunyikan kepada yang lain. Jadi perkara-perkara raib ini, ada yang didedahkan, ada yang tidak didedahkan. Didedahkan kepada Nabi-Nabi, dan bukanlah perkara, dan bukan semua perkara itu didedahkan kepada Nabi. Bahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekalipun. Nabi Muhammad SAW bila melintah ke kuburan, dia melihat dua kubur, mendengar dua kubur sedang diseksa. Diseksa patutnya panaslah kubur. Tapi Nabi tak rasalah kepanasan. Nabi hanyalah mendengar dan mengetahui bahawa mereka sedang diseksa. Sikit lagi kita habis perenggan ni. Kerana jika Allah menampakkan kepada seluruh manusia, hilanglah hikmah ajaran syariat beriman kepada kuburan, dan beriman kepada perkara gaib. Tentunya manusia juga tidak saling membantu menguburkannya. Kenapa? Kalau kita pergi kubur tu, tengok semuanya api belaka. Tak ada orang nak pergi kat kubur tu, bukan? Rasulullah SAW bersabda, jika kalian semua tidak disyariatkan untuk saling menguburkan, tentu akan ku perdengarkan kepada kalian seksa kubur yang kini ku dengar. Kalaulah kita tidak diwajibkan untuk mengurus jenazah, Nabi kata pasti aku akan buka hijab, kamu semua dapat mendengar seksaan kubur. Kalau kita dengar seksaan kubur, apa boleh kita boleh buat? Tidur makan tak boleh dah. Mati begitu je lah kita. Dah setiap hari tepik sana tepik sini, jalan sana tepik sana tepik sini, pesang kita, bukan? Tempikan dia itu bukan tempikan keseronokan, tempikan yang dahsyat. Kita nak tengok TV, ada bunuh sana bunuh sini pun tak mampu nak tengok. Apatah lagi dalam kubur, apatah lagi dalam kubur. Maka kerana hikmah ajaran syariat ini memang tidak berlaku bagi kalangan binatang, maka mereka boleh mendengar suara azab tersebut. Ada binatang-binatang yang Allah Ta'ala bagi mereka dengar. Ada pun manusia, maka dihijabkan oleh Allah Ta'ala demi kehidupan mereka itu sendiri. Jadi itu sajalah hari ini. Apa yang baik itu sama-samalah kita amalkan, apa yang salah itu sama-sama kita istighfarkan. Ya? Ya, untuk Nabi khusus. Ya, untuk Nabi khusus Allah Ta'ala melantik malaikat untuk menyampaikan salam umatnya kepadanya. Khusus, maksudnya tak perlulah kita nak pergi ke masjid Nabi bagi salam. Ataupun nak kirimkan salam kepada Nabi, tak perlu. Cukup di sini kita selawat dan salam kepada Nabi SAW, maka diutuskan malaikat untuk mengutuskan salam kita tu. Wallahu a'lam. Tapi kesan kebaikan itu dapat dirasai. Dan kalaulah doa kita diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia dapatlah merasai. Ya, sebagaimana kita pergi kubur bagi salam. Bagi salam pada ahli kubur. Kalau doa kita itu diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk mengetahuinya dan merasainya. Barangkali azab itu dikurangkan. Tapi kalaulah doa kita, bacaan Quran kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala, maka dia tak ada apa-apa kesan lah. Ya? Wallahu a'lam.